Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wash shahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. Sedang penonton, sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang kebenaran muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula, selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dengan dikata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati yang benar-benar memuji Allah di atas kesempurnaannya. Di dalam susah, di dalam senang. Kedua-dua keadaan itu adalah kita hendaklah memuji Allah SWT. Kita puji Allah, alhamdulillah, bukan kerana kita dapat benda. Kita puji Allah bukan sebab kita senang. Kita puji Allah bukan sebab kita dapat apa yang kita hajat. Tapi kita puji Allah sebab Allah itu sifatnya sempurna. Subhanallah. Tasbih menyucikan. Yakni keluar daripada segala kecacatan. Tiada sedikit pun kecacatan, kepincangan yang apa yang telah Allah jadikan. Nah, kita nak latih sifat begitu. Kita nak latih diri kita sentiasa memuji Allah, melihat kebesaran Allah dalam setiap masa. Nah, maka dengan itu, dengan adanya kelas seperti ini, insya-Allah, alhamdulillah, kelas yang kita Allah izinkan untuk kita sentiasa bersiaran setiap malam, insya-Allah. Dan hari ini malam ni kita bersiaran lagi. Dan Allah izinkan bi qudratillah wa qadarallah, dengan izinnya, dengan kudratnya. Kalau ikut daya manusia tak ada daya. Kalau ikutkan kita punya istiqamah tak mampu nak pun istiqamah. Tapi Allah pilih kita lagi sekali dan lagi dan lagi dan lagi untuk terus duduk dalam majlis ilmu. Terutamanya dalam ilmu untuk memantapkan keimanan kita, kefahaman kita terhadap kehidupan yang kita sedang mendepani ini. Jadi sedang jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Jadi insya-Allah sebelum kita meneruskan pengajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ini, kita berada di malam Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan Allah taala bukakan keberkatannya, rahmatnya, insya-Allah pada hari yang penuh barakah ini. Penghulu bagi segala hari, antara amalan yang muktabar ataupun amalan yang jumhur, masyhur kita amalkan itu adalah perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khair. Jadi sedang jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Oh. Gambar tak bergerak. Tak apalah, biarlah. Suara okey Suara okey. Insya-Allah. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT, mungkin log out, log in, masuk balik ke macam mana ke. Biasalah tu. Kita berhadapan dengan teknikal ni dia ada error dia kadang-kadang.
Kita jangan expect tiada kesilapan, tiada kelemahan, pasti akan berlaku. Lambat atau cepat, banyak atau sedikit, isunya pasti berlaku. Maka dengan malam ni Allah izinkan berlaku gambar tu start. Jadi tak apalah. Yang penting suara ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitulah ujian kita. Kita menuntut ilmu pun ada ujian, kita nak menyampaikan ilmu pun ada ujian, cabaran, bersusah-susah kita insya-Allah. Dengan kita bersusah-susah itulah baru dapatnya dia panggil fadilat dia, kelebihan dia, insya-Allah. Jadi sedang jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Pada malamnya penuh barakah ni, ni tajuk pun cabaran tuan-tuan. Tajuk saya bagi malam ni ialah menghadapi cabaran dengan Allah. Menghadapi cabaran kehidupan dengan Allah. Tajuk ini adalah rentetan daripada perbahasan lisanul haq kita, kalam-kalam kebenaran. Bagaimana kita nak mendepani cabaran. Ini atas ada yang minta Ustaz buat satu tajuk khusus mendepani cabaran Ustaz. Bagaimana nak menguruskan sifat-sifat mazmumah ini. Khair, kita dah pun membincangkan, cuma sebelum ni saya bincang secara umum. Yakni secara menyeluruh tuan-tuan, menyeluruh. Cuma dengan tajuk yang saya letakkan ini, insya-Allah cuba kita nak rungkaikan dengan lebih terperinci agar kita boleh faham dengan lebih praktikal. Bagaimana kita nak mendepani kehidupan cabaran ini dengan apa yang kita dah belajar. Ini kitab Hakikat Kehidupan. Dengan bagaimana kita dah belajar tentang lisanul haq, kalam-kalam kebenaran. Bagaimana kaitan dengan cabaran? Itu yang paling penting. Bagaimana kita nak menghadapi cabaran agar tidak tercabar. Agar tidak tercabar, akhirnya kita akan rebah. Bila tercabar ni jadi masalah ni. Kita tak mau buat sesuatu perkara itu sebab tercabar. Aku tercabar betul lah. Aku tercabar betul lah. Maka dia nak buktikan sesuatu. Kita tak mau buat sebab tercabar. Baik, jadi sedang memulakan Allah SWT. Khair. Bantu sebarkan lagi sahabat-sahabat kita. Notification ada yang tak naik. Ada yang tak naik, ada yang tak dapat. Apapun, jalankan tugas anda sebagai ejen-ejen kebenaran dan pejuang-pejuang kebenaran. Sharekan seluas boleh, seramai bolehnya untuk tahu akan ilmu yang kita nak sampaikan. Khair. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah Subhanahu wa taala. Perbetulkan niat insya-Allah bisyiril al-Fatihah, sama-sama kita baca al-Fatihah untuk berkati majlis kita malam ini sebelum kita masuk tajuk yang lebih mendalam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Khair. Sambil itu juga niatkan bagi yang nak perkemaskan, mantapkan lagi, mungkin ada nak meruqyahkan diri, niat melalui majlis ilmu ini meruqyahkan diri anda. Mungkin ada yang bermasalah mungkin. InsyaAllah dengan melalui majlis ilmu ini ada fadilahnya. Niatkan untuk membersihkan segala apa gangguan-gangguan yang ada, insya-Allah. Khair biiznillah, insya-Allah. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Pada malamnya penuh barakah ni, tajuk yang kita nak sentuh itu adalah menghadapi cabaran kehidupan dengan Allah. Khair. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, cabaran itu juga dinamakan ujian. Cabaran itu dinamakan ujian. Menghadapi ujian kehidupan ini dengan Allah.
Kita terus bagi kata kunci dia. Ustaz, bagaimana kita nak berhadapan dengan ujian kehidupan? Ataupun bagaimana nak berhadapan dengan perkara-perkara yang dinamakan perubahan-perubahan dalam konteks adat kehidupan. Iaitu apa adat kehidupan? Perubahan-perubahan dari senang kepada susah. Daripada susah kepada senang. Senang pun cabaran, susah pun cabaran. Atau senang pun ujian, cabaran pun ujian. Susah pun ujian, senang pun ujian. Cabaran tuan-tuan, ada orang mungkin dia boleh survive dengan susah. Tetapi bila senang, dia tidak mampu berhadapan dengan kesenangan. Dia tewas menghadapi cabaran kesenangan. Dia tercabar dengan kesenangan. Kau tahu aku siapa? Mulalah. Kau ingat aku tak ada apa? Ingat. Dulu time dia tak ada, mungkin dia boleh berhadapan dengan ketiadaan benda. Tapi bila datang benda, dia dah mula dah hilang kawalan. Radar dia dah hilang. Sama juga mungkin dia berhadapan dengan senang boleh. Senang, semua ada dalam hidup dia. Dia bolehlah sebut Alhamdulillah, syukur Ustaz, macam-macam saya dapat. Tiba-tiba Allah uji sebaliknya, tak ada benda. Dia pernah senang, dia pernah boleh sedekah, dia pernah boleh buat semua perkara. Tiba-tiba Allah uji dalam satu keadaan, dia tak ada dah benda itu. Maka adakah dia mampu? Ada orang gagal dengan kesusahan, tuan-tuan. Kesenangan boleh sebut Alhamdulillah, syukur Ustaz. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Rupa-rupanya Alhamdulillah dia itu bukan sebab syukur. Tapi sebab kebendaan yang tidak terukur banyaknya benda dapat. Maka senanglah dia nak sebut Alhamdulillah. Rupa-rupanya bila Allah hilangkan apa sahaja nikmat dunia dia, dia mula dah hilang arah. Dia mula tidak menjadi seperti apa yang dia pernah jadi dulu waktu senang. Ada juga sebaliknya tadi. Waktu dia susah, Masya Allah, Astaghfirullah. Haza min fa'li Rabbi. Dapat sikit dia. Haza min fa'li Rabbi. Tiba-tiba berubah dia jadi senang. Mula dia rupa daratan. Dia lupa apa perkara yang pernah dia susah dahulu. Baik, dua-dua keadaan ni ada keadaan yang di luar jangka, tuan-tuan. Kita tak tahu keadaan kita, adakah kita boleh berhadapan. Sebab tu jangan kita, bagi yang susah, dia panggil talbis iblis. Imam Ibn Jauzi ataupun Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Dia bagi tahu iblis, talbis iblis ni, dia akan buat dalam bahasanya vice versa, terbalik. Okey. Yang susah dia nampak yang senang itu hina. Yang senang nampak yang susah itu hina. Saling hina-menghina lah. Macam tu. Yang susah nampak dia mulia sebab dia tengok yang senang tu lara tu. Ada harta ni mesti lupa Allah. Contoh. Yang senang pula tengok yang susah ni, itulah dia orang susah. Bukan nak berusaha sungguh-sungguh. Sedangkan Allah bagi ni, tengok macam aku. Allah gunakan dia mula nampak diri dia yang berjaya keluar pada kesusahan. Kedua-dua situasi ini, situasi yang sebenarnya ditalbis oleh iblis. Terperangkap dia dengan keadaan. Terperangkap dia dengan situasi-situasi kehidupan. Sehingga dia tidak mampu adakah dia hidup itu dengan Allah atau tidak. Jadi sedang jemaah memulakan Allah SWT. Jadi kalau kita lihat perbahasan kita ini, yang pertama kita kena faham. Bila kita letakkan diri kita pada tujuan hidup kita ini, bila berbalik pada perbahasan hakikat kehidupan, tuan-tuan. Bila sebut tentang hakikat kehidupan, kita mula merungkai kehidupan pada makna yang sebenar. Kehidupan pada makna yang sebenar. Hakikat. Jadi bila sebut hakikat, kehidupan yang sebenar, contoh, kita hari ini, dia ada term ataupun dia ada makna, dipanggil lafaz dia hakikat syariat. Hakikat syariat itu bilafaz. Baik, syariat ini yang nampak. Hakikat yang tersembunyi, gaib, tak nampak. Baik, kalau kita sebut tentang syariat kehidupan, bila kita sebut syariat kehidupan, bermaksud apa yang diperlukan pada kehidupan itu. Apa yang nampak? Contoh, duit. Itu syariat kehidupan. Duit. Jadi memang syariatnya duit. Syariat, maksudnya nampak syariatnya. Kahwin. Itu syariat. Munakahat dipanggil. Syariat kehidupan. Makan, minum. Itu syariat kehidupan. Segala pekerjaan, perniagaan, itu syariat. Erti kata lain, syariat kalau kita nisbahkan itu dengan yang nampak. Ataupun kalau kita lihat pada perbahasan agama itu, syariat agama yang disuruh oleh Allah untuk membangunkan agama atau apa, rukun Islam. Contoh, syariat. Syiar yang nampak jelas. Baik, dalam kehidupan yang membangunkan kehidupan yang nampak.
yang sehingga orang panggil inilah kehidupan. Itu syariat tadi. Ada rumah tangga, ada syariat dia. Nampaklah. Cuma dia ikut tidak? Itu belakang kira. Itu kita bincang. Itu yang dikatakan adakah dia ikut syariat agama di dalam dia melakukan syariat kehidupan. Dia berkahwin dah betul dah syariat kehidupan. Tetapi adakah dia ikut syariat agama? Itu cerita, itu yang perlu kita perbahaskan. Jadi kalau kita sentuh dalam bab hakikat kehidupan, bil makna, dengan makna, di sebalik pernikahan, di sebalik syariat nikah itu apa sebenarnya? Apa isi dia? Apa konten dia? Apa roh dia? Sehingga perkahwinan itu tidak menjadi perkahwinan yang sia-sia. Sehingga kan perkahwinan itu di saat diuji dengan susah dan senang, kita mampu bertenang. Bertenang. Kita tidak akan terkesan dengan gelombang ataupun kemelut syariat perkahwinan. Perkahwinan ada kemelut dia. Dia ada syariat, dia ada syariat susah, syariat senang. Itu syariat juga. Jadi hakikat di sebalik pernikahan itu adalah berbicara soal kasih sayang. Itu hakikat dia. Ini kita kena faham, kita kena kupas ini dulu. Sebab kita dah tahu apa sebenarnya yang mencabar kita ni. Bagaimana kita nak menghadapi cabaran itu? Baik, yang pertama cabaran ataupun ujian yang sebenar adalah bagaimana kita nak melihat, menilai, mentafsir, merumus, macam-macam lah perkataan yang dinisbahkan kepada ulul albab, berfikir. Nisbah kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Nak nisbahkan kepada bahawa setiap syariat yang Allah jadikan pada kehidupan itu tidak semata-mata itu saja. Bukan kahwin je, kahwin. Apa dia nak pasangan? Tak, dia bukan sekadar itu. Sekiranya kita tidak mampu melihat cabaran kehidupan yang sebenar, maka kita akan tercabar. Yakni ujian sebenar itu kasih sayang. Ujian kasih sayang. Lalu didatangkan syariat perkahwinan. Boleh faham tuan-tuan? Boleh? InsyaAllah. Ini kena teliti tuan-tuan. Kalau tidak, kita akan berpusing di persoalan yang sama. Kenapa rumah tangga saya ni begitu je Ustaz? Ada tadi saya dapat forward daripada soalan si Fulanah. Suami dia nak kahwin lagi dan dia cuba ikut prosedur dipanggil apa? Syar'iyah. Jabatan agama lah. Kena submit statement bank, kena submit macam-macam dokumen, dan dia kata bakal isteri dia ni support bank statement suami dia ni setiap bulan back in. Dahsyat lah. Nampak kemas dah. Nampak macam kemas dia tu. Lalu dah menjadi timbul persoalan, tapi Ustaz, saya yang dah anaknya sedia ada ni, yang saya sendiri kena sebab sendiri ni, macam mana tu Ustaz? Dia mula pening dah. Kan kalau tak bagi sekarang, suami saya muka sedih katanya. Sedih. Sebab dia kata saya menghalang suami saya ni untuk membawa bakal kepada jannah ke syurga. Suami pun dia punya alasan kadang-kadang. Cabaran lah ni. Cabaran, ujian kasih sayang tu diuji oleh Allah Ta'ala melalui pelbagai bentuk. Antara bentuknya tadi, suami nak kahwin lagi tapi tak ikut spek yang sebenar, malah menggugat keikhlasan si isteri sedia ada. Dan suami juga tergugat keikhlasan dia. Adakah benar dia berkahwin itu untuk benar-benar membimbing? Sebab kalau benar dia kahwin untuk membimbing kerana Allah, sudah pasti isteri pertama dia dah terbimbing. Itu kepastian tuan-tuan. Kalau masih belum dibimbing, maka dia akan jadi bimbang. Walaupun alasannya nak membimbing, mana-mana suami yang alasannya itu untuk membimbing, maka nak dilihatnya pertama dia terbimbing. Itu kalau alasan nak membimbing. Tapi kalau alasan yang lain-lain, itu alasan yang perlu dikaji. Macam-macam lah pembentukan itu, cuma nak kaitkan dengan ujian. Ujian atau cabaran sebenar perkahwinan itu adalah kasih sayang. Adakah kasih sayang itu ikhlas dibangunkan kerana Allah
dengan Allah atau ghairillah, selain Allah. Nah, perlu diuji tuan-tuan. Siapa yang akan menguji? Allah. Bukan orang ketiga. Bukan orang keempat. Bukan orang ke-10. Ataupun orang yang ke-19. Tak tahan dia punya aura dia tu. Petik balik cerita lama. Dah ke-19 tak boleh tahan. Akhirnya terkandas jua dia panggil. Dia bukan sebab luaran atau sebab orang. Dia mesti kita dengan Allah. Hablum minallah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebenarnya mesti diperhalusi. Jadi sedang jemaah menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka cabaran itu, contoh cabaran perkahwinan itu, nah ujiannya yang besar kasih sayang. Adakah ikhlas kita menyayangi? Maka kalau ikhlas itu mesti dengan Allah, tuan-tuan. Ikhlas itu kalau rujuk suratul Ikhlas, tak ada nama orang, tak ada nama manusia. Semuanya tentang Allah. Ujian keikhlasan. Suami diuji keikhlasannya beristeri, isteri diuji keikhlasannya bersuami. Di saat adanya cabaran-cabaran syariat-syariat yang cuba mengguncang kasih sayang itu. Nah, ini semua yang mana tak faham tentang cabaran ini, maka dia akan confuse. Dia kata apa? Saya keliru, Ustaz. Saya nak buat apa? Saya keliru. Saya tak tahu nak buat apa. Nak buat macam mana? Sebab dia tak tahu apa yang sedang diuji. Yang nampak ujiannya suami. Yang nampak ujiannya orang ketiga. Yang nampak ujiannya suami tak kerja. Yang nampak ujiannya saya yang kena sara keluarga. Yang nampak masih luaran. Tapi sedar atau tidak, ujian yang sebenar, adakah kita ikhlas membantu suami? Adakah ikhlas menerima suami? Sama juga dengan sebaliknya si suami, adakah ikhlas dia berkahwin dengan isterinya itu? Sehingga kan mula dah pandai nak menyalah-nyalah, mulalah pandai nak mengata menghalang-halang, dan mulalah mengatakan bahawa isteri itu sebagai beban. Ini mula kata-kata yang tidak bertanggungjawab. Kata-kata yang menggambarkan betapa keikhlasan itu sudah tercala dan tercabar. Nah, ini kita kena lihat. Dan ini semua datang kerana kenapa ujian itu tak mampu ditangani, dihadapi dengan baik? Kerana ada gangguan emosi atau gangguan nafsu, gangguan perasaan. Nah, di sinilah sifat-sifat mazmumah memainkan peranan yang penting untuk menggagalkan misi ikhlas. Apa sifat mazmumah? Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, meletakkan antaranya adalah hubbud dunya, cintakan dunia. Ar-riya, nombor satu, riya lawannya ikhlas, iaitu syirik kecil. Riya walaupun syirik kecil, wa innaha lakabiratun, ia sangat besar. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah surah Luqman ayat 13. Syirik, riya, ujub, sum'ah. Nah, tadi ada seorang sahabat saya jumpa Ustaz petang tadi. Dia ada gangguan katanya. Dia ni pengurus jenazah. Dia mandikan muda hari orangnya, steady, dia ngurus jenazah. Dah masuk setahun dah. Macam-macam jenis jenazah dia jumpa dah. Nak gali kubur jenazah, mandi mayat, semualah cukup komplit. Jadi bab-bab jenazah ni no big deal lah bahasa Jawa kata. Dia tak takut apa. Tah macam mana satu ketika tu hatinya terlintas sebab ada cabaran. Ini cabaran apa? Perhubungan. Ada kawan dia, kawan lama. Tah mula dia macam timbulkan ketidakpuasan. Dia mula nampak keakuan. Dia mula belajar, dia faham lah kat mana silap dia tu. Dia mula terdetik dalam hati dia, kau tahu aku ni, aku tak takut siapa lah. Macam tu. Datang lintas. Aku uruskan jenazah macam-macam. Terlintas dalam hati dia tu. Bila dia terlintas dalam hati dia macam tu, dia panggil ujub. Ujub ni seorang-seorang. Dia tak libatkan orang walaupun dia tak cakap. Dia nampak diri dia hebat. Ujub. Bila kata ujub, masuk juga sum'ah, masuk takabur, maka dia kena gangguan. Tuan-tuan. Gangguan tu datang kerana kata-kata yang terlepas pandang. Dan saya kata tarik balik kata-kata tu, entah dah ini bukan. Dan bila macam tu, dia mula problem dengan mengurus jenazah.
Dia mula mengurus, dia rasa macam tak sedap badan, ada something tak kena. Sebab bila cek balik tadi, dia gagal mengurus cabaran waktu itu. Waktu itulah, tapi sebab dia return balik, dia recall muhasabah cepat-cepat, jumpa saya, dia kata, Ustaz, nak jumpa Ustaz. Bincang tadi, nampak keluar punca dia. Allah bukakan hijab itu. Alhamdulillah nampak. Kalau tak nampak, pening. Memang tuan-tuan, gangguan tu datang. Sebab tadi, apabila dia terlepas kata-kata dia, cakap dia, hati dia. Nampak? Gangguan perasaan itu, mazmumah, ujub. Dia mula terkesan. Dia, orang yang beriman ni, dia takkan terkesan dengan perasaan, tak terkesan dengan keadaan. Orang cabar dia ke, dia tak terkesan. Macam saya, baru-baru ni saya upload status tentang niat. Saya cakap niat. Selagi mana niat berniaga untuk dapat harta, keuntungan, pendapatan, walaupun berdalilkan Al-Quran, walaupun berdalilkan menyebarkan kebaikan, tapi selagi mana niat nak dunia, pasti bertemu kepincangan. Inna amalu biniat, saya cakap. Wa inna malikuli imri manawa. Kita dapat apa yang kita niat. Selagi mana kita niat dunia, dapat dunia. Dunia itu dapat huru hara, saya cakap. Sekali keluar satu statement, niat ustaz tu ikhlas ke? Kena, dia cabar kan, dia cabar. Saya kata, nak tahu ikhlas tak ikhlas, duduk dengan saya lah. Marilah duduk dengan saya. Mari, tolong saya buat kerja. Mari sama-sama, mari kita tengok. Kita buat satu kenyataan umum, itu bukan tercabar. Itu kita nak bagi penjelasan. Kita buat satu kenyataan umum, dia buat satu kenyataan khusus. Bila khusus, kena berhadapan. Lainnya kalau statement itu kita tuju pada mana-mana pihak. Tapi itu peringatan umum. Bila peringatan umum, mesti ada yang terasa lah. Terkesan lah. Jadi nak mencabarlah kita. Cuma kita tak makanlah cabaran itu. Cuma kita nak pertahankan kebenaran. Sebab kita lontarkan kata-kata, saya kena bertanggungjawab pertahankan apa yang disampaikan. Itu saja. Kalau tiba-tiba duduk saja orang cabar nak bangkitkan kemarahan, orang nak downgrade kita, nak hina kita, ke bubuhlah bahasa apa dia nak bubuh tanpa ada apa-apa isu lain, maka tak perlu pertahankan. Tafadhal mashkura. Silakan. Macam saya, sebab kita keluarkan statement. Bila keluar statement, saya bertanggungjawab atas statement yang saya sampaikan. Baik, jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi cabaran dalam kehidupan ini adalah kita kena belajar untuk memahami bagaimana di sebalik apa yang syariat kehidupan kita nampak hari-hari. Syariat kehidupan itu perlu diperhalusi satu persatu, tuan-tuan. Adapun syariat yang mana kita faham selama hari ini kita lalui, contoh, itulah saya tengah baca komen ni. Indahnya warna putih malam ni, nak kena zaz. Try lah. Try. Tak makan pujian. Tak payah nak duk puji lambung-lambung, tak payah. Itu pun satu. Cabaran berhadapan dengan pujian. Ada ingat saya ada masa untuk terkesan dengan pujian? Tak payah. Nak puji, silakan. Tapi tak terkesan, minta maaf. Apa yang dipuji itu sifat Allah SWT, nak terkesan apa? Anda puji, anda tak pandai memuji, anda sakit. Siapa tak pandai memuji, konon-konon nak ambil hati. Tak payah. Kadang-kadang orang kemahnya dia malam, mulalah. Cakap tu apa, nak ambil hati. Nak ambil perhatian ke apa? Cari perhatian. Tak pernah. Jangan cari perhatian manusia, jadi murahan nanti. Kalau setakat cari perhatian manusia, kita akan dimurahkan oleh manusia. Kita cari perhatian Allah SWT dengan puji Allah. Masya Allah. Nak puji boleh saya ajar. Masya Allah. Subhanallah. Cantiknya Ustaz malam ni. Silakan. Ini saja ni. Jangan tiba-tiba terkeluar. Cantik. Tak payah. Itu pun cabaran. Gagal berhadapan dengan kecantikan. Gagal berhadapan dengan keindahan. Gagal lah tu. Hakikatnya, yang ada pada dunia ini itu sifat Allah. Tengok perempuan cantik. Cantik tu bukan pada perempuan. Perempuan jangan perasan. Jangan perasan cantik. Perempuan asalnya buruk. Buruk perempuan. Tak jaya. Tak jaya tu tengok. So renung muka tu betul-betul. Jadi dia tengah marah. Cantik ke buruk? Buruk. Tak cantiknya. Kalau cantik dia mesti ingat Allah.
Bila tak ingat Allah, dia jadi buruk nanti. Sebab cantik tu nama Allah Jamil. Bila Allah cantikkan, bermaksud bukan muka kita, tapi sifatnya yang menjadikan kita kelihatan cantik. Bila kelihatan cantik, anda jangan perasan cantik lah. Itu saja. Tengok, Masya Allah. Haza min fa'li Rabbi. Inna Allaha jamil wa yuhibbu jamal. Allah menzahirkan kecantikannya. Allah menzahirkan kekuatannya. Allah menzahirkan kekayaannya. Allah menzahirkan segala keindahan, keilmuan, kepandaian, semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam konteks perbahasan hakikat kehidupan dan bagaimana nak menghadapi cabaran, langkah pertama dan utama, jangan terkesan dengan keadaan ataupun jangan mainkan perasaan. Tak payah mainkan perasaan. Perasaan tidak perlu dimainkan. Itu cara nak menghadapi cabaran. Apa maksud mainkan perasaan? Kita mainkan keadaan itu supaya perasaan kita terkesan dengan keadaan itu. Kita mainkan keadaan itu. Contoh keadaan susah, kita mainkan kesusahan itu. Supaya perasaan kita lebih cenderung ke kesusahan itu. Mainkanlah dengan visual, dengan keadaan cerita betapa payahlah susah ini, cerita kalam-kalam batil, kalam-kalam bimbang, kalam-kalam risau, kalam-kalam resah. Maka perasaan mula terkesan dengan keadaan, maka downlah dia. Maka ini semua cabaran yang dia akan gagal dalam berhadapan dengan situasi itu. Apatah lagi kalau dia tak ada rutin harian yang membawa meningkatkan kejiwaan dia, meningkatkan kekuatan hati dia. Yang mana untuk menangkis perasaan ini, tuan-tuan, dia kena ada amalan rohani dia. Kalau dia tidak ada rutin ataupun dipanggil kehidupan yang rutin dia adalah untuk membina roh dia, maka perasaanlah yang akan mengganggu hidup dia. Sebab tu dia cepat perasan. Orang perasaan ni dia cepat perasan. Orang tak tegur perasan. Orang tegur perasan. Orang tak tegur perasan. Kan orang tegur perasan. Tak tegur pun perasan juga. Perasan apa? Dia ni macam tak umpama kehadiran kita ni ya. Main perasaan kerjanya. Main perasaan perasan. Kan. Apa lagi kesan kehidupan ni? Tak ada apa, main perasaan. Jadi sudah jemaah memuliakan Allah SWT. Khair. Jadi maknanya, bila kata jangan mainkan perasaan, duduk pada kebenaran, kena ada rutin membesarkan Tuhan. Ini membesarkan Allah. Baik, saya nak memetik dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Khair. Baik. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab ayat 41, ayat 42. Apa kata Allah? Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Di sini, makna daripada ayat ni straightforward, tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah. Yakni, sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Bermaksud, lafaz juga memain peranan, tetapi lafaz itu digerakkan dengan iman. Bermakna iman dia mesti dibangunkan. Dengan apa? Dengan kefahaman.
Sebab itu berhadapan cabaran tu mesti dengan Allah. Sebab itu kalimah ataupun ayat yang pertama dalam Al-Quran itu adalah Bismillah. Kepala ataupun muqaddimah, awalan bagi Quran, Bismillah. Bismillah bermakna dengan nama Allah. Nama ni, kalau kait dengan zikrullah, itu sebutlah. Sebut, jangan sebut saja, tapi dengan ingat. Sebut dengan ingat. Nah, bila sebut zikrullah ni tuan-tuan, terus simpulkan, sebut dan ingat, sebut dan buat. Buat, ingat, sebut. Sebut, ingat, buat. Ingat, cabang pada dua. Sebut dan buat. Ingat, tu faham. Bila faham, sebut. Bila faham, buat. Ada sebut tapi tak faham. Ada. Ada buat tapi tak faham. Ada. Itu apa? Taklid. Itu ikut-ikut. Jahil dia. Hati tak sama dengan mulut. Tak boleh. Kan jadi munafik. Sebab itu bila kata tadi, cabaran datang, ujian kehidupan datang, ujian kasih sayang datang, tolong sebut nama Allah. Apa dia ujian kesenangan? Alhamdulillah. Cukup ke sebut Alhamdulillah? Pastikan sebutnya itu kalau cukup dengan hati. Kalau tak dengan hati, tidak cukup. Apa macam mana nak tahu dia sebut dengan hati? Dia faham apa yang disebut. Macam nak tahu dia faham? Dia buat. Dia buat apa yang dia faham, apa yang dia sebut. Dia puji Allah. Dia buatlah pujian itu dengan dia tunduk. Sifatnya itu tawaduk. Kemudian di saat Allah panggil solat, dia buat, dia datang. Dia faham cantik itu sifat Allah. Allah bagi dia cantik. Apa dia buat? Tutup aurat. Bila Allah suruh tutup, dia tutup. Dia tak jadi public property. Dia tak jadi untuk tontonan umum sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Sebab dia tahu, dia faham, di saat Allah uji dia cantik, ujilah tu. Bukan dia untuk, this is me. Kan? Biasa kan? Kalau Allah uji bagi lebih sikit kat dia, dia mula nak tunjukkan kelebihan yang dia ada. Ataupun dia tutup pula, sama juga. Kenapa tutup? Sebab saya lebih pada orang lain. Sama juga 2 kali 5 juga. Ingat dah tutup dah insaf dah. Rupanya saya nak tutup kecantikan yang saya ada ni. Oh, ingatkan tutup sedar dah. Rupanya perasaan juga. Kita nak buang perasaan itu. Sebab itu tadi sebut, faham. Ingat. Ingat. Kalau kita pergi kat sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Habis. Sekejap. Kalau kita sebut sini, kena cas. Nanti saya buat gambar rajah balik, saya buat kesimpulan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kalau kita dah sebut di sini tadi daripada surah Al-Ahzab tadi, makna Allah suruh sebut, ingat, ingat dan sebut. Betul ni? Tak apa. Yes. Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya cakap laju tak sempat nak catat. Okey, tak apa. Nanti ulang tayang ya, ulang tayang dengar balik. Okey. Baik, saya sebut pelan-pelan. Allah kata, Allah firman, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Bila sebut zikir, zikir ini ingat. Ingat itu ada 2 cabang dia, sebut dan buat. Orang yang ingat dia sebut. Kan kalau teringat dia sebut. Teringatlah nak makan apa, disebut. Okey, baik. Sebut tidak cukup. Mesti dengan buat. Itu amal. Sebut pun amal biqauli wa fi'li wa qalbi. Dia adalah 3. Sebut, buat, faham. Faham dengan biqalbi. Faham bismillah dengan nama Allah.
aku. Dengan nama Allah aku dicantikkan. Dengan nama Allah aku dikayakan. Dengan nama Allah aku macam-macam kita boleh sambung belakang tu. Dengan nama Allah lah aku dijatuhkan. Dengan nama Allah, ya Allah jatuhkan. Dengan khafid. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Langit dan bumi bersilih ganti siang dan malam. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, berfikir-fikir. Turun naik tu siang malam Allah jadikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Aku yang bagi kerajaan kepada seseorang itu, kedudukan. Aku yang jatuhkan kedudukan itu. Ya, dengan nama Allah, tuan-tuan. Tak boleh jatuh sendiri. Dengan nama Allah. Allah izinkan kejatuhan. Pasti ada sebab dia. Tidak terjadi tiba-tiba, tuan-tuan. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, melainkan hamba-hambanya sendiri menzalimi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Jahil. Dengan cara apa? Lalai, ghaflah. Dengan cara apa? Tadi. Sum'ah dia. Sombong, takabur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Sebut, buat. Sebut, buat. Faham tadi, zikir itu menzahirkan sebutan yang banyak. Bukan satu kali sebut. Sebut banyak-banyak. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak cukup satu, tuan-tuan. Sebab apa tak cukup satu? Sebab banyak. Kalau nak disebut semua perkara yang ada di keliling kita ini, tuan-tuan. Kata guru saya, Farid, banyakkanlah Allah katanya. Kita dengar, banyakkan Allah macam mana? Sebutlah Allah banyak-banyak. Ini pun Allah, Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi, Allah, Allah, Allah. Sehingga kan bila orang cucuk, Allah. Melatah Allah. Dia tak cocok apa cut? Apa cut mak kau tu? Bab ninggai. Allah. Itulah kalam terakhir dia. Nyanyi tuan-tuan. Jangan. Ingat Allah banyak-banyak dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Zikron kasira. Banyak-banyak, tuan-tuan. Maka sebelum kita gagal, ini cerita tuan-tuan, bagaimana nak hadapi cabaran tadi, maka kalau kita flashback balik, ingat Allah banyak-banyak. Sebelum dicabar. Duk lalai. Dengan senang tak ingat Allah banyak-banyak tak? Ingat senang kan? Ingat senang lenang, senang lenang, senang lenang, senang lenang. Bila susah baru nak ingat. Bila susah baru nak ingat, syukurlah boleh ingat. Jadikan bekalan. Allah jadikan susah, kita berharap betul nak Allah. Ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, ya Allah. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Bila dah senang, ingatlah balik. Tadi time susah kita minta Allah. Atau Allah bantulah kita. Bermakna kesusahan itu untuk mengingatkan kita ingat Allah banyak-banyak. Sebab Allah bagi susah. Lepas ni senang tidak? InsyaAllah lepas ni senang, tuan-tuan. Sebab hidup dunia ni dia tak susah begitu. Dia susah senang, susah senang, susah senang. Dia nak praktis diri kita ni waktu susah Allah. Waktu senang Allah. Waktu susah Allah, 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 Allah. Susah kan? Tengah sakit Allah. Allah. Nak bangun Allah, 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 Allah. Kan? Sihat tak lepas tu? Hilang tak sakit? InsyaAllah hilanglah. Kalau kena dengan gayanya, dengan kaedah dia, hilang. Baik, bila dah hilang, Allah jugalah. Allah. Allah, 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 Allah. Apa hal ni? Sihat. Allah, 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 Allah. Pergi gym, Allah. Main gym, Allah, Allah, Allah. Pergi buat cycling, Allah, Allah, Allah. Tak adalah, barulah terjaga sikit mata tu. Pakaian sebut Allah buka aurat. Pelik, tuan-tuan. Sebut Allah, Allah, Allah buka aurat. Pelik sebenarnya. Allah, 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 Allah tengok aurat orang. Pelik. Sebab tu dengan sebutan, dengan ingatan, mengikat perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah buat apa? Nak makan ni, makan haram ni. Bismillah dululah. Saja aku rasuah hari ni kerana Allah. Memang taklah, tuan-tuan. Memang taklah. Orang tanya, Ustaz, ni bagi yang merokok lah, merokok. Saya tak. Yang merokok.
Sebelum nak rukuk, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak terisak, tak tahu. Try lah, tengok. Tak jadi. Bismillah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, saya nak marah abang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi marah. Tak jadi. Bismillah, hari dan saja aku shopping hari kerana Allah. Shopping tengok. Jadi tak jadi. Nak beli banyak-banyak ke apa ke, bismillah. Tak ada. Biasanya nama Allah ni tidak akan pergi kepada perkaranya Allah tidak ridha. Takkan. Tak boleh punya. Ni nak gimana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Buat apa? Nak masuk gelap malam, kita baca bismillah dulu. Ada? Tak ada. Okey, sebelum kita berjoget malam ni, kita baca doa dulu katanya. Minta berkat. Memang tak lah tuan-tuan. Memang tak. Kan terang-terang dah. Sebab tu apatah lagi perbuatan yang baik tidak disertai dengan Allah, terputus keberkatannya. Apatah lagi perbuatan buruk. Memang Allah tidak nak mahu bersamanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Walaupun Allah kata aku berada bersama di mana kamu berada. Tapi di saat kamu melupakan aku tidak berada bersama kamu. Dia ayat dia. Jangan main-main. Jadi silanya mahmulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Baik. Sebut Allah. Ustaz, apa makna Allah? Orang tanya makna Allah. Tak boleh sebut Allah je kan tak ada makna. Saya tanya, apa makna isteri pada diri kamu? Makna isteri saya, Ustaz, memberi makna betul dalam hidup saya, Ustaz. Kehadiran isteri saya ni memberi 1001 makna. Reti pula nak cakap macam tu. Dia sebut Allah, apa makna Allah dalam hidup kamu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau tanya apa makna Allah dalam hidup kamu? Allah memberi makna segala-galanya dalam hidup saya. Everything is Allah. With Allah, hidup saya indah. Daripada dulu saya tak kerti apa. Dengan Allah saya boleh buat macam-macam. Sungguh bermakna hidup saya ni. Memberi 1001 makna. Sampai tak ada kata yang boleh memaknakan kata-kata saya. Tu dia. Speechless dia panggil. Bahasa Jawa kata speechless. Tak ada huruf dah yang boleh memaknakan sesuatu nikmat yang paling tinggi. Tak ada. Sedap. Apa makna? Apa kalimah definisi sedap nikmat? Tak ada. Suatu keadaan di mana tak kerti nak jawab. Tak boleh. Kalau makhluk pun dah tak boleh nak jawab, nak explain nikmat, pencipta nikmat, tolong jawab. Mestilah tak terjawab. Silat hari bulan boleh mati, tuan-tuan. Boleh dicabut nyawa sebab nikmat dia sampai tercabut nyawa. Boleh. Banyak kisah-kisah golongan sufi yang nikmat ni sama mati, tuan. Allahu Akbar. Dan nikmatnya mati. Allah. Ini kita nak belajar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi sedang jemaah menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Saya buat macam tu, Ustaz, sampai isap rokok pun dah boring. Tu pedang singa. Buat ya. Masya Allah. Sama gunakan itu dengan bismillah tadi. Cabaran tu. Nak mengumpat bismillahirrahmanirrahim. Kita mengumpat dia dulu. Kita bismillah. Tak adanya. Kita takkan buat. Bismillah, aku nak lemah ni. Takkan. Bila kita sebut bismillah, itulah kita akan kuat. Allah. Tidak, tuan-tuan. Itu nama billah. Dengan Allah. Khair. Maka Allah kata lagi tadi, Allah berfirman surah Al-Ahzab ayat 42, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Maksudnya setiap waktu kita, pagi dan petang. Pagi, bila waktu pagi? Pagi itu adalah start subuh. Tasbih, subhanallah, subhanallah, sabbihu. Tasbih dengan sebutan, tasbih dengan kefahaman, tasbih dengan perbuatan. 3 serangkai. Apa makna tasbih dengan perbuatan? Itu meninggalkan perkara-perkara yang mengotori syariat Allah Ta'ala itu. Apa tasbih dengan hati? Mengakui bahawa Allah Ta'ala itu sifatnya sempurna tanpa ada kecacatan. Berpagi-pagian dengan merasa kesempurnaan Allah SWT.
Waktu petang bila gelincir matahari itu, gelincir nak waktu asar, nak masuk maghrib tu, subhanallah, subhanallah. Erti kata lain, diawali, diakhiri dengan subhanallah. Pertengahannya itu alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Keseluruhannya itu Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedaya jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Kata almarhum Tuan Guru ni Aziz Nikmat kata, antara sebutan juga yang kita boleh lafazkan itu adalah dengan Masya Allah. Masya dengan kehendak, dengan keizinan Allah. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Itu rangkaian-rangkaian zikrullah itu. Rangkaian-rangkaian zikrullah. Ustaz, zikir ni tapi hati lalai. Lebih baik berzikir. Menyebut dengan keadaan kita lalai, mudah-mudahan dengan sebutan meresap ke dalam hati. Lebih baik macam tu daripada langsung tak sebut. Dan latih diri dengan sebutan walaupun masih hati kita berbolak-balik dengan keadaan. Ya, kita masih melatih diri kita kan. Dengan sifat-sifat mazmumah yang bersarang. Hubbud dunia, cinta dunia. Hubbud ta'am, cinta makan. Hubbul mal, cinta harta. Ini yang kita nak hakir satu persatu ni. Syahratut ta'am, sukakan makan. Hubbul mal, cintakan harta. Hubbud dunia, cintakan dunia. Riak, sum'ah, ujub, takabur. Sifat yang ada ni tuan-tuan, sifat yang bersarang di dalam sanubari kita ini kalau tidak dibersihkan, maka dia akan mengganggu hati kita. Itu perasaan itu. Perasaan yang tidak ditundukkan dengan kebenaran. Khair, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita lihat kita meletakkan perbahasan ini bila kata cabaran itu dengan Allah. Tengok dah boleh ke belum? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Alhamdulillah. Khair. Jadi maknanya zikrullah bermakna ingat, ingat Allah tu. Ingat. Ini cabaran, menghadapi cabaran itu dengan ingat Allah itu tak ada formula lain tuan-tuan. Tapi ingat ni dalam arti kata mana? Kalau kita rujuk dari surah Al-Ahzab ayat 41-42 dengan sebut. Tak cukup dengan itu dan kita dengan buat, sebut dan buat. Ini ingat ni mesti dengan faham. Mana ingat ni duduk hati. Kalau kita susun kedudukan ini tuan-tuan, buat, sebut, ingat. Dia faham. Maka kalau kita lihat sebut ini, kalau rujuk pada rukun solat 3 kan, ini rukun qauli. Ini rukun fi'li. Ini rukun qalbi. Maka gabungan qalbi, qauli wa fi'li ini mesti seiring. Maka ketika di saat cabaran mendatang, apa cabaran? Itu susah, senang. Maka bila kita berhadapan dengan, mesti dengan, mau tak mau mesti dengan Allah. Bagaimana berhadapan senang dengan Allah, susah dengan Allah? Pertama, kita fahamkan hati bahawa dengan apa kita nak fahamkan hati? Dengan iman. Tidak terjadinya senang itu, senang yang datang tanpa izin Allah. Dan senang ini juga lihat
Yang lepas saya cerita tentang sihat. Selagi sihat, selagi itu senang. Ini syariat hidup ni, ini syariat kehidupan. Ada tak hakikat dia? Hakikat kehidupan ni pada sihat tu ada? Ada tidak? Ada. Apa hakikat dia? Hakikat pada sihat itu sembuh. Nah, ini sembuh. Ini hakikatnya. Syariat sihat, sembuh hakikat. Sihat boleh dengan ubat? Boleh. Pergi makan ubat nak sihat. Tapi kalau Allah tak sembuhkan, tak sihat, dia ada dia punya kontradik kat situ. Sembuh yang kawal sihat. Bila Allah bagi sembuh, sihatlah. Dia sihat tidak boleh berdiri sendiri. Dia mesti dengan sembuh. Apa dia sembuh ni? Dengan nama Allah, Syifa. Syifa. Syifa, penyembuh. Dan Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu penyembuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Jadi ketika Allah bagi ujian sihat, maka ingatlah sihat itu bukan sebab kita, tapi sebab Allah bagi sembuh. Bila Allah bagi sembuh, pastikan dengan Allah aku sihat, bukan dengan ubat sebenarnya. Kalau tengok hakikat balik, kita menafikan. Kita menafikan ni sihat dengan ubat. Datangnya kalimah, bila kata dengan Allah ni, maka datanglah kalimah nafi isbat yang kita dah belajar itu. Penguat jiwa, kalam penguat jiwa. La ilaha. Nafikan kuasa pada sihat tadi. Tiada ada kuasa pada sihat. Kuasa hanya ada pada Allah. Maka sihat ni tiada kuasa sebenarnya. Tiada kuasa yang boleh memberi sihat melainkan Allah. Apa maksudnya? Sembuh. Sembuh. Jadi sembuh ni yang berkuasa, bukan sihat. Sihat tak berkuasa. Sihat tak ada kuasa pun kalau tiada kesembuhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, bila kita dah faham, itu salah satu dah faham ujian sihat. Kita faham tak Allah bagi ujian sihat? Faham dengan nama Allah tidak? Ya, bismillah tadi. Bismillah apa dia? Syifa Rahman Rahim, itulah dengan nama Allah lah aku sihat. Apa dia? Sembuh tadi. Maka bila dah faham, ini cabaran lah ni tuan-tuan. Bila dah hati, bila dah faham, apa nak buat? Apa seterusnya? Buatlah. Sebutlah. Apa dia? Alhamdulillah. Sebutlah. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Sebab sihat ke? Tak, sebab Allah. Allah tu kita faham dengan hati kita, sempurnanya Allah bagi kita sihat. Tuan-tuan, kalau kita boleh ikut prosedur ni, insya-Allah tuan-tuan, ujian sihat tu kita tak akan gagal lah, kita tak akan jadi orang yang lalai. Dan sekiranya Allah bagi sebalik